Sebentar tadi, jabatan penjara telah menolak permintaan Najib untuk hadir ke sidang Dewan Rakyat, menurut peguam kepada bekas Perdana Menteri, Safi Abdullah. Menurut Safi, pasukannya telah menulis surat itu kepada jabatan penjara minggu lepas namun ditolak atas sebab keselamatan. Sebelum ini, negara digemparkan dengan penangkapan Datuk Seri Najib Razak selepas didapati bersalah dalam beberapa kes yang melibatkan penggubahan uang dan sebagainya. Namun, timbul persoalan daripada netizen mengenai jawatannya sebagai seorang ahli parlimen yang sepatutnya dilucutkan kerana hukuman penjara yang dikenakan ke atasnya. Najib Razak boleh hadir ke sidang Dewan Rakyat jika mendapat kebenaran pihak penjara. Bagaimanapun, yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Azizah Harun mengatakan Najib Razak boleh hadir ke sidang Dewan Rakyat jika mendapat kebenaran pihak penjara. Ujarnya, beliau tidak mempunyai kuasa untuk memberi kebenaran kepada ahli parlimen pekan tersebut untuk hadir kerana Najib masih berasa di bawah jagaan kustodi jabatan penjara. Mengenai kehadiran yang berhormat pekan, ia bukan di bawah kuasa saya langsung. Jika beliau hadir, maka beliau tidak perlu meminta kebenaran saya untuk masuk ke dewan. Persoalannya sekarang, adakah beliau boleh hadir? Itu bukan di bawah kuasa saya kerana ia bukan di bawah jagaan saya. Maka terpulang kepada pihak penjara untuk melepaskan beliau daripada penjagaan itu. Mengikut kefahaman saya, jika pihak penjara melepaskan beliau daripada penjagaan, maka pihak penjaralah yang menetapkan syarat pelepasan itu. Sekali lagi, bukan juga kuasa saya. Ada yang cadang Najib di garis semasa ke Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas kepada Muhammad Hanifah Maidin Sepang, yang membangkitkan cadangan supaya Najib dibenarkan hadir ke parlimen, namun dengan tangan bergari, kerana beliau masih lagi seorang ahli parlimen. Mengikut perkara 48, Perlembagaan Persekutuan menetapkan seseorang itu boleh hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabitkan kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun, dan denda lebih Rm2.000. Bagaimanapun, jika petisi pengampunan difailkan dalam tempo 14 hari dari sabitan dan hukuman, atau selepas pelupusan mana-mana rayuan atau prosiding mahkamah berhubung sabitan dan hukuman, kehilangan kelayakan itu hanya berkuat kuasa apabila petisi itu dilupuskan, mengikut perkara 48(4)(c). Mahkamah Tinggi diberitahu bahwa Datuk Seri Najib Abdul Razak Gambar dijanjikan sumbangan tunai tambahan pukul 1,17 bilion daripada seorang individu yang didakwa sebagai ahli keluarga di Raja Arab Saudi bagi menghargai usaha bekas Perdana Menteri itu memperkenalkan Islam ke seluruh dunia. Berdasarkan dua pucuk surat yang dibacakan di mahkamah oleh Peguam Wan Aizuddin Wan Mohammed, uang tunai itu dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam akaun bank pribadi Najib oleh putra Arab Saudi, Saud Abdul Aziz Majid Al Saud melalui dua transaksi, $375 juta pada tanggal 1 November tahun 2011 dan $800 juta pada 1 Mei 2013. Pada minggu lepas, pasukan pembelaan Najib mengemukakan sepucuk surat yang dikatakan daripada putra Arab Saudi yang sama bertarikh tanggal 1 Februari tahun 2011, yang didakwa menjanjikan sumbangan uang tunai $100 juta kepada Najib untuk mengiktiraf sumbangannya kepada dunia Islam. Surat menggunakan kepala surat pejabat pribadi Saud Abdul Aziz Majid Al Saud, bekas Gubernur Wilayah Madinah, turut menyebut hadiah itu adalah sempena persahabatan yang terjalin antara kedua-duanya dan sebagai menghargai idea-idea baharu Najib selaku pemimpin Islam modern. Wan Aizuddin merujuk surat itu kepada saksi pendakwaan ke-38 semasa pemeriksaan balas terhadap Ketua Pasaran Modal Perbankan Persendirian Ambang Yap Wai Keat, 57, pada perbicaraan keserasuah dan pengubahan uang haram Najib membabitkan Rm2.3 bilion milik 1 Malaysia Development Berhad, 1 MDB.